Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pada pagi ini kita masuk kepada topik hadis ke-20, iaitu dalam bab wudu. Hadis berbunyi, an Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Maksudnya daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, setiap amalan dikira berdasarkan niat dan setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Oleh itu, sesiapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah menuju Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang hijrahnya menuju dunia yang bakal diperolehi ataupun perempuan yang hendak dinikahi, maka hijrahnya itu adalah menuju tujuan di sebalik hijrah itu. Baik, hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Perawi yang pertamanya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini dipanggil hadis yang gharib, iaitu pelik. Kenapa pelik, tuan-tuan? Dia sudut hadis dipelajari kerana perawi-perawi hadis ini dipanggil mutafarid, iaitu berseorangan. Bermula daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu disampaikan kepada seorang sahabat namanya Alqamah bin Abi Waqqas. Kemudian diriwayatkan pula daripada Alqamah ini oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini diriwayatkan pula oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Berarti tafarud yang dimaksudkan iaitu berseorangan, 4 orang, daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari kepada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kepada Alqamah bin Abi Waqqas dan kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Semua itu tangganya, jalurnya seorang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun sampai kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, maka perawi-perawinya menjadi 200 orang lebih. Nampak tak, tuan-tuan? Ini dalam bab pelajaran hadis, satu hadis yang unik. Seorang kepada anak muridnya seorang, dan seorang itu kepada anak muridnya seorang, dan seorang itu kepada anak muridnya seorang. Anak murid yang terakhir kepada 4 tangga itu barulah menjadi ramai. Ini juga satu bab daripada mutawatir. Mutawatir berarti apa, tuan-tuan? Mutawatir ni maknanya satu perkembangan yang disampaikan oleh seorang kepada ramai dan kepada lebih ramai, kepada lebih ramai, dan mustahil berlaku pendustaan dalam periwayatan tersebut. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, hadis ini dipanggil gharib. In awalihi مشهور إلى آخره بالنسبة إلى آخره فهو مشهور وبالنسبة لأوله فإنه غريب. Para ulama hadis katakan bahawa di awalnya kelihatan sangat unik kerana Sayyidina Umar menyampaikan kepada Alqamah, Alqamah kepada Muhammad, Muhammad kepada Yahya. Barulah Yahya ini mengajar kepada lebih 200 orang anak muridnya, termasuk Imam Malik itu seorang anak murid. Maka inilah dia pembelajaran hadis, tuan-tuan. Mengingati nama-nama perawi-perawi hadis ini
penting, dan inilah satu perkara yang dihasad, didengki oleh semua agama lain, kerana mereka tidak punya perawatan dan juga jalur yang menyampaikan agama mereka kepada yang membawa agama itu. Ada yang mendakwa agamanya lebih daripada 3,000 tahun. Baik, mana kau punya sanad? Perawatan? Tak ada. Kau mengatakan agama kau lebih 10,000 tahun, ya? Mana kau punya sanad? Tak ada. Mana buku kau? Pada siapa? Macam mana buku ni boleh datang? Siapa yang menyampaikannya? Tak ada. Itu sebab para ulama mengatakan al-isnadu binad-din. Persanadan ini adalah, jalur sanad ini adalah agama sebenarnya. Itu yang memelihara agama kita daripada semua orang boleh berkata terhadapnya perkara yang dia nak. Tak boleh. Kalau semua orang boleh berkata tentang agama itu mengikut apa yang dia nak, maka orang gila tu berjalan pun akan berkata, tak, kau pandang begitu, aku pandang lain. Dan semua orang ada freedom untuk berkata-kata. Allah telah memelihara Islam, memelihara Al-Quran dengan adanya sanad-sanad ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, hadis ini riwayat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, seorang insan yang sangat terkemuka dalam Islam, punya banyak jasa dalam Islam, dipanggil sebagai Amirul Mukminin, iaitu gelaran pemimpin agama. Gelaran itulah yang pertama dipakai oleh seorang khalifah. Bila Rasulullah wafat, maka Abu Bakar dipanggil sebagai Khalifah Rasulullah. Khalifah maknanya pengganti. Bila Abu Bakar wafat, maka datang Umar dipanggil sebagai Khalifah Rasulullah, pengganti kepada pengganti Rasulullah. Kan kepanjang itu. Kalau Abu Bakar pengganti Rasulullah, Umar pengganti kepada pengganti Rasulullah, kan panjang. Tiba-tiba satu hari seorang memanggil Sayyidina Umar dengan gelaran Amirul Mukminin. Sayyidina Umar pun terkejut mendengar panggilan itu. Buat kali pertama dipanggil kepada seseorang pemimpin. Lalu Sayyidina Umar pun gembira mendengar panggilan itu. Beliau berkata, mulai hari ini panggil aku dengan panggilan ini. Aku suka panggilan ini. Maka beliaulah yang pertama mengambil gelaran Amirul Mukminin, pemimpin kepada orang-orang mukminin. Sayyidina Umar ini memimpin selama 10 tahun 5 bulan ataupun 10 tahun 6 bulan, kata Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya bertajuk Al-Isti'ab. Begitu juga kata Ibnu Hajar dalam kitabnya yang bertajuk Al-Isabah, bahawa Umar Khattab radhiyallahu anhu ini memimpin umat Islam selama 10 tahun 5 bulan ataupun 10 tahun 6 bulan, dan kepimpinan itu penuh dengan keadilan, membawa kesejahteraan, kebaikan. Sayyidina Umar adalah seorang yang memiliki banyak karamah, tuan-tuan. Antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang menyampaikan khutbah di Madinah. Tentera Islam sedang berjuang jauh, beribu bantu di Jordan sana, tuan-tuan, di Syria. Sayyidina Umar boleh nampak perkembangan mereka, dan Sayyidina Umar pun berkata kepada tentera Islam itu, ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal. Maksudnya apa? Wahai tentera-tentera Islam, jaga di belakang kamu ada gunung. Jaga di belakang kamu ada gunung. Sahabat-sahabat yang sedang mendengar khutbah Jumaat pada hari itu di Madinah merasa pelik, hairan. Satu kata-kata yang terkeluar daripada teks khutbah hari itu. Apa benda Sayyidina Umar kata ni? Itu arahan diberikan kepada tentera. Jaga belakang kamu ada rompong, gunung tu jaga, nanti dia serang dari belakang. Macam tu maksudnya. Semua sahabat dalam masjid itu hairan. Apa benda Sayyidina Umar cakap ini? Kenapa keluar dari teks? Jawapan hanya difahami oleh mereka beberapa bulan kemudian. Tentera Islam pulang, menang perjalanan jauh, beribu bantu. Mereka beritahu, kami hampir-hampir tak perasan ketika sedang berjuang itu, terlupa belakang nak kontrol, nak jaga. Nanti berlaku lagi sekali macam Uhud. Mereka sibuk menyerang ke belakang, ke depan, belakang tidak perasan. Nabi susti di atas bukit pemanah itu, di belakang jaga. Mereka turun habis. Maka kami hampir-hampir kalah, kami hampir tak perasan. Tiba-tiba kami dengar suara Sayyidina Umar panggil, wahai tentera Islam, jaga belakang kamu, jaga belakang. Kami dengar suara Sayyidina Umar. Bukan seorang cakap, tuan-tuan. Beribu tentera itu mendengar suara Sayyidina Umar. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala.
Kalau cerita Sayyidina Umar ni pun tak cukup satu kelas, tuan. Terlalu banyak benda yang kita kena pelajari. Bukan dengar je, kena belajar. Sebagian daripada umat Islam mendengar hebatnya Sayyidina Umar, hebatnya. Kalau kita ada peluang, ikutlah Sayyidina Umar. Tak boleh ikut semua, ikut sebahagian. Itu yang pentingnya, sebab Allah mengajar kita untuk mengatakan allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dengar memang banyak, tapi memang semua tak boleh nak amal. Amallah satu, ambillah satu kualiti itu. Maka demikian Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang gelarannya Abu Hafs. Kita akan jumpa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ini. Baik. Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu memimpin selama 10 tahun 5 bulan ataupun 10 tahun 6 bulan mengikut persisihan, dan akhirnya mati beliau telah pun ditikam sebanyak 4 kali oleh seorang Yahudi yang berpura-pura jadi orang Islam, namanya Abu Lu'lu'a al-Majusi. Bahawa Sayyidina Umar meninggal dunia pada 23 Zulhijjah. Ya, tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, dalam tahun itu ketika beliau baru pulang daripada menunaikan ibadah haji. Dan Sayyidina Umar ketika berada di Mina, beliau berbaring di khemahnya dan melihat kecantikan bulan bintang pada pertengahan bulan Zulhijjah. Selesai daripada wukuf di Arafah itu, Sayyidina Umar pun melihat cantiknya bintang bulan. Ya Allah, kalau Islam sudah ditakdir elok macam ni, aku reda untuk kembali kepada-Mu, wahai Tuhan. Lalu orang bertanya kepadanya, mengapa Tuhan berkata demikian? Nabi Nuh ini, dia kata, malam tadi aku mimpi. Mimpi orang salih itu adalah satu hiburan. Kadang-kadang pemberitahuan. Aku mimpi malam tadi ketika bermalam di Arafah, bermalam di Muzdalifah. Aku terlelap dan bermimpi, iaitu seekor ayam jantan mematukku di kemaluan. Pelik mimpi ini. Macam mana pula seekor ayam jantan boleh patuk pada kemaluan aku? Aku hairan. Ayam itu sifatnya jinak, dan nak patuk pada anggota tersebut tentu payah baginya. Kenapa pula dipatuk kemaluan aku ini? Maka kata Sayyidina Umar, aku akan mati dibunuh, ditikam di sini. Dan itulah yang benar-benar berlaku bila beliau pulang dari Mekah menunaikan ibadah haji pada tahun terakhir dari hidupnya itu. Beliau menjadi imam sembahyang subuh, maka ditikam oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi. Siapakah Abu Lu'lu'a ini? Beliau adalah pekerja kepada seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ni orang kaya, sahabat yang kaya, ramai pekerja. Tiba-tiba si Parsi Majusi ini yang berpura-pura Islam ini mengadu pada Sayyidina Umar, berkata pada Sayyidina Umar majikannya tidak adil kepada beliau. Maka Sayyidina Umar berkata, kenapa dia tidak adil kepada engkau? Sayyidina Umar panggil Mughirah, dan Mughirah memberi penjelasan. Ini tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, sampai ke hari ini kalau menjadi majikan bukanlah satu tempat yang selamat, kerana undang-undang dalam buruh tidak menyebelahi majikan. Satu perkara berlaku pada buruh, maka dihebahkan dan diambil tindakan habis-habis pada majikan. Kadang-kadang tidak adil, sukar untuk majikan mempertahankan diri. Siapa-siapa yang menjadi majikan tahulah perkara. Kalau gaji, nak gaji maksimum, tapi segala benda semua tidak menyalahi majikan, segala benda dibebankan kepada majikan. Mungkin perkara ini perlu dibetulkanlah tuan-tuan, sehingga pekerja-pekerja yang tidak amanah jujur pun boleh mendapat macam-macam hak, sedangkan majikan tidak dapat apa-apa. Ya, maksud saya majikan yang kecil-kecil lah, bukan majikan yang besar-besar. Majikan yang besar-besar, public listed dan sebagainya adalah jalan keluarnya. Maka tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, Sayyidina Umar mendengar daripada dua-dua pihak. Tentulah Sayyidina Umar akan menyebelahi Mughirah, sahabat Nabi. Dan ini pula aduannya tidak ada asas. Sayyidina Umar pun mengatakan kepadanya, engkau dalam bab ni kau minta lebih baik pada majikan kau, aku dah tanya. Sayyidina Umar cuba untuk entertain semua orang yang bertanya kepadanya, cuba melayan. Lalu lelaki Yahudi
Berbangsa Parsi yang munafik ini berkata, wasi'al jami'a adluhu ila ana. Dia ni, khalifah ni, memanglah dia seorang yang adil, semua orang dapat keadilannya melainkan aku. Dia berkata pada temannya yang beragama Yahudi dan masuk Islam, munafik juga macam dia. Teman dia berkata, kau jangan buat apa-apa pada Umar, dia seorang khalifah yang adil. Engkau pergi jumpa dengan Mughirah, minta berbaiat. Tapi lelaki ini hatinya sudah buntu dan keras, dan menjadi satu hikmah untuk Sayyidina Umar mati syahid kerana itulah doanya. Sayyidina Umar berdoa, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik waj'al mauti bi baladi rasulik. Wahai Tuhan, jadikan aku mati syahid dan jadikan kematian aku di Madinah, di bandar Nabi. Dan Allah makbulkan. Walaupun Sayyidina Umar tidak pergi berjihad lagi kerana dia sudah jadi pemimpin pertama umat Islam tertinggi dan dia perlu menggalas jawatan itu, tapi dia tidak pernah berhenti berdoa agar mati syahid. Anak isterinya menjadi hairan. Ayah, macam mana dia mati syahid? Ayah duduk ke Madinah memimpin. Rupa-rupanya makbul doa dia, tuan. Dibunuh oleh seorang Yahudi munafik dalam sembahyang subuh ketika dia jadi imam. Pengsanlah Sayyidina Umar Khattab, tak dapat menyempurnakan solat. Maka dihentikan tempatnya oleh Abdul Rahman, dan Sayyidina Umar balik rumah, dipapah, didukung, tak sedar diri. Tersedar je matahari sudah tegak di atas kepala, sudah habis zuhur. Bertanya kepada anaknya Abdullah, ayah dah sembahyang ke belum? Anaknya jawab, ayah tidak perlu sembahyang kerana ayah uzur. Jawapannya tidak boleh nak. Tidak ada tempat dalam Islam untuk orang yang tidak sembahyang. Sembahyang satu rakaat belum sempurna, jatuh pingsan lagi, tuan-tuan. Anaknya datang lagi, meribanya, sedar lagi lepas waktu zuhur. Anak ayah sembahyang belum kan? Belum ya, belum habis. Tak apalah ayah, dimaafkan. Tak boleh. Sembahyang lagi, pingsan lagi, tuan-tuan. Meminta untuk minum susu. Diberikan susu, masuknya ke mulut putih, keluarnya di ari-ari itu merah. Dan ketika dia nak mati itu, datanglah ramai orang menziarahinya, termasuk seorang budak muda. Orang muda entah, menunjukkan Sayyidina Umar ni disayangi oleh semua lapisan masyarakat. Orang muda-muda pun datang. Dan yang muda ini, Sayyidina Umar mengamatinya pakai jubah. Jubahnya labu. Macam anak kita pakai seluar itu, tuan. Seluarnya bawah tumit, memijak segala bentuk kotoran. Sayyidina Umar sempat bertanya kepadanya, kenapa jubah ni panjang sangat? Ibumu tidak potongkan ke? Tak boleh pakai jubah macam ni. Sayyidina Umar nak mati dah, tanya benda kecil seperti itu. Kecil pada kamu tapi besar pada dia. Dia berkata pada anak itu, nak potong jubah, jangan bagi panjang. Huwa anqa li nafsika wa asqa li rabbika. Pendekkan jubah ni, kerana kalau tak nanti sembahyang kau tidak sah. Kita kalau pakai baju, pakai seluar, pakai jubah sebagainya, kalau dia labu, kita parking jauh hari Jumaat, jalan kaki sampai ke masjid, tapi najis tengah jalan, sembahyang itu tidak sah, tuan-tuan. Tetapi kalau jubah kita memang pada kadar yang sepatutnya, pada pukul hari itu, mengecik kena najis tengah jalan, sembahyang itu dimaafkan, tuan-tuan. Beza tu, nampak? Beza. Yang seorang ini membiarkan pakaiannya labu, kena najis, tak sah sembahyangnya. Yang seorang ini pakai pada tahap yang sepatutnya, terkena, dia pun tak perasan, tak sengaja, sama dengan yang pertama, tapi sembahyangnya sah. Kerana yang kedua itu masuk bawah hukum umum baruah, yang pertama tidak. Tuan dimulai Allah sekalian, tegur ya. Sayyidina Umar menegur orang muda, kita pun tegur anak kita, nak tak boleh pakai jeans macam ni ya. Pendek kan, macam seluar biasa. Jubah ni pakai labu sangat, pakai kawasan itu. Maka tuan-tuan dimulai Allah sekalian, hadis ini adalah satu hadis yang penting
Yang Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai contohnya meletakkan ia sebagai 1/3 daripada agama. Begitu juga Imam Ahmad, anak muridnya Ahmad bin Hanbal. Kata para ulama contohnya macam Al-Khatib Al-Baghdadi, hadis ini sebahagian mereka mengatakan 1/2 daripada agama. Ada mengatakan 1/4 daripada agama, ada mengatakan 1/5 daripada agama. Apakah hadis-hadis lain yang penting? Selain daripada hadis ini adalah riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama ni perkara yang tiada dalam Islam, maka dia sebenarnya tertolak di sisi Allah. Itu hadis yang kedua penting. Hadis yang ketiga kata Imam Syafi'i, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Hadis ini, tiga perkara hadis ini ke semua urusan agama berpusing, berkitar dalam konteks tiga hadis ini, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda, imam ahli sunnah yang kita sedang belajar hadis-hadis berkaitan dengan mazhab beliau ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana hadis ini mengajar kita satu bab yang bersifat batin, niat. Yang tadi adalah bersifat zahir, iaitu mana hadasa fi amrina hadza ma laysa minhu. Siapa mengada-ngadakan dalam bab agama, mana mengada-ngadakan benda yang nampak, ya, yang bersifat zahir, yang bersifat batin. Jadi dalam hadis ini Nabi telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan yang kamu lakukan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Berkata Abu Yahya Muhyiddin An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadis ini, nampaknya ada dua perkara kat sini yang tekankan Nabi dalam rangkap yang pertama, iaitu innamal a'malu binniyat. Semuanya satu yang kamu lakukan itu bergantung kepada niat, dan setiap orang akan dihitung dengan niatnya. Ada dua perkara kat sini. Yang pertama, al-ma'mul lahu. Untuk siapakah engkau beramal dalam perkara yang bersifat ibadah ini? Untuk siapa engkau beramal? Yang kedua, al-amal nafsuhu, iaitu amalan itu sendiri. Contohnya begini. Contoh, pada musim kurban yang akan datang, seorang itu melakukan penyembelihan kurban. Kurban, niat namanya kurban pun nama dari perkataan qaraba yuqarribu, taqrib, mendekatkan apa? Mendekatkan diri dengan Allah. Niatnya kerana Allah. Tetapi dalam melakukan niat itu ada campuran niat-niat yang lain. Contohnya apa? Niat untuk bagi makan kat orang, bagi makan kat orang Bangladesh, bagi makan kat AJK masjid yang setia, sembelih pula lembu yang paling baik, nak bagi orang rasa nikmat makan lembu yang bagus. Ini contoh tuan-tuan, besar pahala. Tapi awasi, jangan niat kerana Allah itu dicampur pula dengan niat-niat yang lain. Nanti jadi riak, nak menunjuk pada orang pun boleh bercampur juga dalam niat. Lebih jelas lagi kata Al-Imam An-Nawawi dalam perkara ini berkaitan dengan orang yang dulu lalai, kemudian ada kesedaran. Antara kesedaran dia kena qada balik semula semua sembahyang yang dia tinggalkan zaman jahiliyah dahulu. Mazhab Syafi'i meletakkan wajib, kerana hadis mengatakan wa dainullahi ahaqqu bil qada. Orang yang berhutang dengan Allah itu wajib menyempurnakan hutang. Dahulu lalai tak sembahyang, maka selama 10 tahun dia tak sembahyang, itu waktu lalai, dia kena qada balik semula. Kata Imam Nawawi pandukan kepada hadis ini, niat qada mestilah disertai dengan waktunya sekali. Contoh, kita menasihatkan kepada orang yang meninggalkan sembahyang, mungkin berat baginya kalau nak buat satu-satu, cakap pada dia, nanti lepas sembahyang subuh, kalau tak ada kuliah, sembahyang subuh lagi. Berapa yang mampu? Sekali, 2 kali, 3 waktu. Subuh yang ni 4, 5, lepas tu kira lah. Kalau 10 tahun kali dengan 365 dikali, buat ikut kemampuan. Nanti lepas sembahyang maghrib tak payah sembahyang sunat, sembahyang maghrib lagi. Itu nasihat para ulama dalam konteks orang yang pernah mengabaikan sembahyang. Dia kena qada balik sedaya upaya. Puasa juga demikian. Cuma puasa ada kelainan kerana boleh digantikan oleh warasahnya, waris-warisnya. Tapi sembahyang tak boleh. Tak boleh kita sembahyang untuk orang lain.
maka sembahyang kena dibuat. Kata Imam Nawawi pada hadis ini, qada sebut waktunya sekali. Dia bukan sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ini kita sembahyang sunat Allahu Akbar, ada duduk sembahyang sunat tanpa ada menjelaskan waktu, jenis dan sebagainya. Tetapi kalau qada, wajib kita niat qada dan wajib sebut waktu. Apa yang kita miss itu berpandu kepada hadis ini, kerana hadis ini mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan bergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu dibalas dengan apa yang diniat. Maka niat yang kedua itu penting, bukan saja qada, niat juga untuk menyebut waktu. Ini seperti disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Baik. Kemudian dalam hadis ini mengatakan lagi, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Sesiapa yang penghijrahannya adalah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu kerana Allah dan Rasulnya. Nabi memberi contoh dekat sini. Ada para ulama yang menerangkan bahawa hadis ini dipanggil asbabul wurud. Kalau kita belajar tafsir Quran, dia ada asbabun nuzul, kenapa ayat itu diturunkan. Tapi kalau kita belajar hadis, ada satu bab namanya asbabul wurud, kenapa hadis ini dituturkan oleh Nabi, apa rahsia di sebalik. Maka dibawakan cerita bahawa pada zaman Nabi dulu ada orang Arabi yang tidak disebut namanya. Arabi maknanya orang Arab Badui. Badui ni dia sinonim dengan kejahilan, duduk jauh dari Madinah, tak belajar tinggi, itu disebut sebagai Badui. Bahawa Arab Badui yang tidak dinyatakan namanya dalam konteks ini, dengar Nabi nak pergi hijrah ke Madinah, semua orang kena tinggalkan harta benda mereka, kepentingan mereka, segala mereka miliki, susah payah. Ada yang kena tinggalkan keluarga, ada yang kena tinggalkan isteri, seperti berlaku kepada Abu Salamah radhiyallahu anhu. Isterinya Ummu Salamah ditinggalkan di Mekah. Maka si Arab Badui ini seronok pula nak berhijrah ke Madinah, sedangkan orang lain semua dalam keadaan takut dan juga tidak, hampir-hampir kena tinggalkan segala kepentingan di Mekah. Tapi Arab Badui ini gembira pula nak kena berhijrah. Kenapa dia nak berhijrah gembira? Kerana dia ada seorang perempuan yang dia minati di Madinah, namanya Ummu Qais. Maka dia dipanggil sebagai muhajir Ummu Qais. Dia berhijrah dalam keadaan gembira kerana hajatnya dipenuhi. Sebelum itu dia tak dapat nak kahwin dengan perempuan itu, sekarang dapat kerana dia akan berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka popularlah cerita ini, bahawa dia berhijrah bukan kerana tujuan Allah dan Rasulnya, tapi tujuannya untuk dunia, untuk perempuan. Perkara ini sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun para ulama hadis, antaranya Ibn Rajab dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal-Hikam, Ibn Abil Bar, mereka ini menjelaskan bahawa sebenarnya peristiwa tersebut la aslalahu, tidak ada kaitannya dengan hijrah Nabi SAW. Berarti kisah Ummu Qais itu pada sebahagian daripada para ulama hadis kisah yang tidak wujud, kisah simbolik sahaja yang tak ada kaitan pun dengan sahabat Nabi, kata mereka. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, contoh yang dikemukakan kat sini oleh Nabi penting bagi apa yang kita lihat, kerana cerita dan perumpamaan itu penting. Kalau kita jadi guru, jadi bapa, jadi pendidik, mesti bawa cerita, mesti bawa bandingan, perumpamaan, supaya memudahkan orang kita ni faham. Jadi inilah tindakan Nabi SAW untuk bawa contoh itu, dan contoh itu tak ada kaitan dengan sesiapa pun. Kata Ibn Abil Bar, kata Imam Ibn Rajab, bahawa ia satu contoh yang Nabi berikan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada berkaitan dengan sesiapa pun. Ya, jadi siapa yang berhijrahnya kerana Allah Rasulnya, maka hijrahnya mendapat pahala di sisi Allah. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang dikejarnya atau perempuan yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya itu adalah tujuannya untuk setakat itu sahaja, tak ada lebih daripada itu. Maka Nabi telah beri kepada kita bandingan dalam kes ini adalah perumpamaan orang perempuan
Kerana orang perempuan adalah fitnah yang paling besar. Bukan fitnah ni bukan berarti macam kita faham. Fitnah ni makna ujian, cabaran yang paling besar bagi orang lelaki lawan perempuan. Kerana Nabi telah bersabda, ma taraktu ba'di fitratan adhar ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan, aku selepas aku mati ni, fitnah yang paling besar menimpa orang lelaki adalah orang perempuan sebenarnya. Maka Nabi telah bagikan contoh di sini, dunia yang dikejar terutamanya orang perempuan, yang akan menyebabkan seseorang lelaki itu hanyut, lalai. Dan inilah yang biasa berlaku dalam kehidupan. Kita lihat ujian berkaitan dengan harta, ujian berkaitan dengan orang perempuan. Inilah ramai orang yang tewas menghadapi. Jadi hadis ini mengajar kita satu bab yang penting, iaitu keperluan, kewajipan kita meletakkan niat dalam diri kita. Dalam apa dua perkara yang kita lakukan, niatkan ia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah merupakan asas dalam mazhab Syafi'i, meletakkan rukun ibadah. Contohnya wuduk itu ada niat. Ya, maknanya niat untuk mengambil wuduk, niat untuk bersembahyang, seperti dalam hadis ini. Baik, mengikut huraian para ulama lagi tuan-tuan, yanqasimul amalu binisbah liriya' min haithu ila thalathati aqsam. Berkaitan dengan niat yang ikhlas itu, lawannya riya'. Riya' berarti menunjuk-nunjuk. Maka perhatikan tiga perkara ini, kamu akan selamat. Yang pertama, an yakuna aslul amali riya'an khalisan bihaitsu la yuradu bihi illa mura'atan makhluqin li gharadin dunyawiyyin ka halil munafiqin fi salatihim. Qala Allah Ta'ala, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jaga diri kamu daripada sifat riya' yang menguasai kaum munafiqun. Munafiqun dia ambil wuduk pun tidak, dia datang sembahyang, masuk saja sembahyang terus. Dia sembahyang bukan main lagi, panjang rukuk sujudnya. Kalau dia sembahyang sunat, dia nampak kat orang. Yang Allah gambarkan, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Kalau sembahyang bersendirian pemalas dia tak sembahyang. Tapi kalau depan orang ramai, dia sembahyang bukan main. Ini adalah orang munafik. Riya' seperti ini memang tiada bahagian langsung di sisi Allah SWT untuk diterima. Ada riya' jenis yang kedua, seperti jelas Imam Ghazali, an yakuna al-amalu lillah wa yusharikuhu ar-riya' fi aslihi fa an-nusus as-sarihah tadullu ala butlanihi wa hubutihi aidan. Fa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna asyraka 'ani syirki man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ada orang yang melakukan amalan, dalam beramal itu dia ada juga part dia simpan untuk tunjuk-tunjuk pada manusia, biar nampak grand, nampak hebat. Ya, tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini zaman fitnah dan semua orang nak menunjuk-nunjuk. Apa saja dia buat kalau boleh dia nampak kat orang. Sembahyang, dia baca Quran, dia ajar anak di Quran, dia pergi Mekah, dia tawaf, kalau boleh biar semua orang nampak, biar satu dunia saksikan. Maka dibebangi orang ini melakukan amal bukan lagi kerana Allah. Kalau kita ambil gambar sikit-sikit setakat untuk adik-beradik tengok, munasabahlah tuan-tuan. Tapi kalau ditunjuk semua pelakuan kita A to Z, tujuan apa ya sebenarnya? Ada skrip kat situ ke? Ada storyboard ke? Kalau nak buat filem dengan storyboard, nak kena tunjuk satu-satu ke? Macam tu ke tuan-tuan? Maka ini kita bimbang dicampuri oleh riya'. Dan dalam hadis mengatakan ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku ini orang kaya, aku tidak perlukan amalan kamu. Kamu punya amalan sedikit pun tidak tambah kepada aku. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, sesiapa yang faman 'amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang buat satu amalan mencampur adukkan amalan itu dengan tujuan menarik perhatian manusia dan juga riya' kepada mereka, maka aku tinggalkan, satu pun aku tak peduli. Nanti akhirat dia aku akan baling dengan muka. Ini bahaya tuan-tuan. Yang pertama tadi memang daripada awal riya', nak menunjuk pada orang, tak ada niat langsung kerana Allah, itu macam munafiqun. Yang kedua ini, ujian ini berlaku kepada orang beriman macam kita juga. Tengah nak buat amalan itu datang perasaan riya'. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Yang ketiga yang paling selamat diajar
أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضر بغير خلاف وإن استجاب له فهل يحبط عمله أم لا؟ لا، الصحيح أن أصل عمله لا يبطل بهذا الرياء وإنه يجازى بنيته الأولى ورجحه أحمد والطبري. Ada orang yang beramal, tiba-tiba datang riak, itu mengganggu dia, menyerang dia. Berlaku tak tuan? Berlaku. Kepada kita berlaku, ya. Tetapi as long as daripada awal lagi niat engkau kerana Allah, datang gangguan-gangguan itu dalam diri itu, maka Allah tetap menerima. Kerana kita ni manusia memang ada perasaan-perasaan seperti itu, tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian. Jadi pandangan yang paling kuat mengatakan dalam kes itu riak yang datang menyerang selepas kita mengukuhkan niat kerana Allah dan ikhlas tadi, ia tidak mengganggu gugat nilainya di sisi Allah dan tidak menggugurkannya di sisi Allah amalan yang kita lakukan itu. Ya, jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, bagaimana pula hukum seseorang yang melakukan satu amalan bukannya riak tetapi menagih ganjaran daripada manusia? Contoh yang diberikan, menyembelih haiwan kurban pada hari raya kurban. Hukumnya apa? Menyembelih kurban bagi orang yang berkemampuan, lakukan, dia fardu kifayah. Dia yang mampu sembelih. Ikhlas kerana Allah tak ikhlas, tapi di sebalik apa yang ikhlas itu dia mengharapkan upah dan ganjaran ke? Tentu harapkan. Tu orang tolak troli ataupun kursi roda dekat haram untuk orang buat tawaf dan juga sa'i. Takkan yang saya ikhlas tak ada apa-apa, dia ada ganjaran yang diperuntukkan kepadanya. Mengganggu tak pahala dia? Jawapan para ulama, tidak mengganggu, kerana itu kerja dia. InsyaAllah tidak mengganggu. Kerana kita nampak macam dia buat dulu, macam guru mengaji sebagai contoh. Dia mengajar orang ikhlas tak? Itu urusannya dengan Allah. Kalau ikhlas, kenapa minta duit pula? Memanglah dia kena minta duit. Kalau tak, dia nak makan apa, tuan-tuan? Kehidupan daripada ini memerlukan wang untuk serba-serbinya. Kalau Imam Bukhari dahulu datang ke satu tempat menaiki unta, untanya boleh makan rumput. Orang pada hari naik kereta, keretanya perlu minyak. Dia ada kehidupan, bukan hidup sudah berbeza. Maka perkara ini tidak menjejaskan pahala di sisi Allah, insya-Allah. Asal saja jangan itu menjadi keutamaan. Ya, jadi begitu jelas apa yang dibawakan oleh para ulama dalam konteks niat ini. Itu sebab tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, niat membezakan ibadat dan juga adat, menjadikan adat sebagai ibadat. Kalau seorang budak itu pergi kerja setiap hari, kerjanya cari rezeki, baguslah, betul lah, kerja kuat dia. Kan kebaik kalau dia letakkan dalam hati dia, Allah, aku kerja ni, ini aku mampu buat, aku nak buat bersungguh-sungguh, aku nak sara ibu ayah aku nak gunakan duit ini, simpan duit besok pergi haji. Ya Allah, 8 jam, 10 jam dia kerja, itu semua ibadat, tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Kalau tak, jadilah dia ibadat, jadilah dia adat semata-mata, jadilah dia satu perkara yang diamalkan dan kita takut di situ tak ada pahala di sisi Allah SWT. Langkah ruginya. Maka sebabnya para ulama meletakkan, mengajar kita sehari nak keluar, kata Ibn Abil Bar, sematkan dalam dirimu sebanyak-banyak niat yang baik-baik. Aku pergi sembahyang subuh ni kan, aku nak pergi ke bilik air masjid, aku nak tengok kalau kotor, aku bersihkan. Aku sampai kat masjid awal, aku nak bagi salam pada orang-orang Islam. Aku sampai awal, aku nak buat air yang bagi pada pagar, air minumannya. Aku sampai kat masjid kan, aku nak tengok orang tak cicak, aku bersihkan. Aku nak datang awal, aku nak sembahyang sunat subuh, saf yang pertama. Aku nak tolong ambilkan Quran untuk ada sahabat aku tu, dia uzur kakinya sakit, dia tak boleh nak bergerak sangat kat masjid tu, dia selalu duduk kat situ. Aku nak jaga tu. Tuan-tuan, banyakkan niat, tuan-tuan. Niat itu dikira pahala di sisi Allah. Niatul mu'min khairun min amalihi. Kadang-kadang niat itu menjadi satu sebab lebih baik daripada beramal. Bagaimana, tuan-tuan? Dia mempunyai konsistensi beramal, tapi pada hari itu dia lupa. Maka kiraan niat dia letakkan itu berjalan di sisi Allah SWT. Itu sebab ada orang telah meninggal dunia tapi pahalanya berjalan, kerana dia pernah punya niat dahulu dalam hidupnya, dia akan bayar bila trip masih sepanjang hidup. Dia meninggal dunia, mungkin anak dia tak mampu nak teruskan, tapi di sisi Allah pahala dia berjalan kerana dia berniat buat itu, dan orang ikut sikapnya baik itu, tuan-tuan.
Itu sebab ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, perang yang sangat memenatkan, jauh, bahaya, sahabat-sahabat pergi jalan naik unta pun tak ada, terpaksa ambil baju anak-anak untuk bungkus kaki, panas bumi itu tuan-tuan. Tabuk, 1000 batu dari Madinah. Tabuk yang Sayyidina Umar telah menghantar separuh daripada hartanya. Osman memberi kepada Islam sebanyak berapa ratus ekor unta tuan-tuan, macam lori kontena ibaratnya, banyaknya. Yang Sayyidina Osman beri itu pun tak cukup kerana tentera Islam ramai. Tapi bila balik Rasulullah telah sabda kepada para sahabat, ma sirtum min masiratin wala qata'tum min wadin. Kamu tidak perjalanan tidak motong perjalanan jauh ini, melalui perjalanan getir ini, melainkan di Madinah ada orang dapat pahala macam kamu. Mereka bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasul menjawab, habasahumul uzru. Mereka nak pergi tapi mereka tak mampu kerana sakit, tak ada duit. Mereka itu merupakan OKU. Macam Allah bin Maktum menangis tak dapat pergi ikut Rasulullah SAW. Maka tuan-tuan, niat penting untuk kita sematkan setiap hari, kerana niat itu akan menjadikan satu perkara yang biasa-biasa mendapat pahala di sisi Allah SWT. Jadi dalam konteks wudu, kita dapat lihat mazhab Syafi'i meletakkan niat adalah perkara asas dan rukun, dan berpandukan kepada hadis ini. Bukanlah seperti kata sesetengah golongan bahawa mazhab Syafi'i ini menggunakan akal. Ternyata tidak. Kita akan meneroka lebih banyak lagi hadis yang membuktikan bahawa mazhab yang kukuh ini dibina di atas Quran dan juga hadis. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrina wa la tuhina wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir 'alaina warḍina warḍa'na. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Turkiya wa fi Suriya wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Dah masuk syuruk ke tuan-tuan? Dah masuk ya? Boleh tuan-tuan tunaikan sembahyang sunat syuruk 2 rakaat, pahalanya macam menunaikan ibadah haji tuan. Macam buat ibadah umrah. Laksanakan ya. Bacalah apa-apa yang kita mampu. Mungkin Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.